Hai, Assalamualaikum. So, kita sambung pada part 2. Okay, untuk part 2 ni, apa yang saya tunjukkan pada hari ini adalah untuk kita buat dia punya penutup botol. Okay, dan juga saya akan tunjukkan macam mana untuk apply liquid, okay, di bahagian tengah. Okay, dan seterusnya kita akan apply material glasses, okay, material glasses, dan kita akan apply label di sini menggunakan shrink wrap. Dan label tu juga kita akan apply pada bahagian tengah ni ya. Okey. So kita akan juga apply effect transfusion pada bahagian tengah liquid ni ya, supaya dia nampak ada transparency tu. Okey. Contohnya seperti ini. Okey, kita nak nampak ada transfusion of colours di situ. Alright. So the first thing is to hide this one because kita nak buat yang baru. Okay. So pastikan in a front orthographic view, Shift A. Okay. Kita akan masukkan satu cube. Okay. Dan kita akan kecilkan. Okay. So saya akan letak di sini. Okay. Saya kecilkan sikit lagi. Okay, lebih kurang macam tu. Okay. So, kalau kita tengok di sini, okay, di bahagian penutup botol dalam gambar reference ni, dia ada dua side bevel kan, di bahagian dalam, okay, dan di bahagian luar. Jadi apa yang saya nak buat adalah untuk kecilkan sedikit, lebih kurang macam ni. Oops, sorry. Okay, saya akan alihkan dia ke sini sedikit. Okay, lebih kurang macam tu. Alright. And kita juga boleh adjust sedikit. Okay, saya akan adjust sedikit di bahagian ini. Okay, dan juga bahagian ini. Okay. Tetapi kalau kita lihat di sini ya, dia ada sedikit perubahan ya. Sorry. Okay. Okay, saya besar sikit. Okay. So lebih kurang macam tu. So yang akan nampak dia ada bevel di atas dan di bahagian bawah ya. Okay, sebelum tu saya akan separatekan both side. Okay, saya akan separatekan both side. Okay, supaya mudah untuk saya buat buat adjustment ya. Okay. So kita akan gunakan cara create loop cut. Okay, create loop cut di tengah. Okay, di tengah ni saya akan create satu loop cut. Okay, saya create satu loop cut di sini. Okay, di bahagian sini. Okay, saya akan create satu loop cut. Okay, dan saya akan separatekan. Sekejap, saya adjust dulu. Kita tak nak nanti ada spacing ya. Okay. Okay, so lebih kurang macam tu. Okay, tengok betul. Okay, lebih kurang macam tu. So, di bahagian kanan kiri ni, saya akan delete the vertices. So, akan tinggal satu bahagian sahaja. Okay, akan tinggal satu bahagian sahaja. Okay, what we need to do now is to create a mirror. Okay, so select mirror clipping. Okay, done. Okay, actually we have both side. Okay, left and right. Okay, so to do some adjustment, okay, let's say here saya nak dia ke sana sikit.
Okey, lagi banyak dia punya ni lah ruang dia. Tak apa, kita adjust sikit lagi. Adjust sikit lagi. Okey, dia punya macam tu. Kita tengok dia punya ni ada tak ruang. Okey, tak ada. So dah cantik dah. Okey. Kita punya kotak ni dah cantik dah. Bila kita buat mirror, so memudahkan kerja kita lah. Kita just adjust bahagian satu di sebelah kanan saja. So di bahagian kiri ni tak ada masalah untuk kita buat adjustment sebab dia dah follow di sebelah kanan. Alright. Pastikan di bahagian mirror modifier ni you kena click on clipping, supaya dia effect pada kedua bahagian. Okay, the next step is you nampak tak dia macam memanjang macam tu. So apa yang kita kena buat adalah untuk scale dia. That's why. So saya akan scalekan sedikit. Okay. Dan okay, dan kita akan grab dia ke atas. Okay. Saya akan besarkan sedikit. Okay, lebih kurang macam tu. So kita akan dapat sizes of bottles. Dia lebar macam dia lebar sama macam gambar reference. So yang ni saya akan adjust sikit lagi supaya kita dapat yang cantik sikit lah. Okay, lebih kurang macam tu. So barulah dia punya ni cantik, sama kan, sama size dengan yang bahagian penutup botol. Okay, lebih kurang macam tu. Alright. Tapi saya nak buat sedikit adjustment. Okay, sedikit adjustment. Di sini saya akan resize sikit, memanjang macam ni. Okay. Selepas kita dah separate, and apply modifier mirror, dan jangan lupa untuk pastikan you tick pada clipping. Alright, so kita dah dapat bentuk macam ni. Cumanya apa yang kita nak buat sekarang adalah kalau kita tengok betul di kawasan atas ni dia ada macam efek bevel kan, atas dan bawah. So kita akan apply that bevel lah. But sebelum tu kalau you tengok di sini, alright, kita buat yang dalam dulu. You akan nampak ada efek bevel di bahagian dalam. Jadi kita akan apply that bevel lah. Alright, so caranya adalah first kali yang ini, kita akan drag dia ke dalam. Kita akan drag dia ke dalam macam tu. Lebih kurang. And then kita akan extrudekan satu lagi di bahagian luar. Dan untuk di bahagian atas pula, kita akan extrude ke atas dan kita akan scalekan dia macam tu. Sama juga di bahagian bawah, kita akan extrude, extrude dan scalekan, dan kita akan extrude sekali lagi dan scalekan. So kita akan dapat efek seperti macam ni lah. Alright, so kalau you tengok di sini, objek dia macam panjang sedikit. So back to object mode. Yang ni kita akan scalekan sedikit, supaya dia kecil sedikit. Kita akan scalekan sedikit. Lebih kurang macam ni. Alright. So dah jadi dah kita punya penutup minyak wangi. So dah jadi dah penutup minyak wangi kita. So the next step is, kalau you tengok betul-betul di sini, kita akan nampak ada satu
kepala, ya, penutup di bahagian kepala, menutup di bahagian kepala. So apa yang kita kena buat adalah untuk extrude di bahagian bawah. Okey, jadi apa yang kita kena buat adalah untuk hidekan bahagian yang lain. Okey, so saya hidekan bahagian yang lain dulu. Okey, kita hidekan bahagian yang lain. So kita akan buat di bahagian bawah ni. Okey, kita akan buat di bahagian bawah ni. Jadi untuk buat bahagian bawah ni kita kena tebuk lah. Okey, kita kena tebuk dahulu. Yang ni konsep ataupun cara dia lebih kurang sama macam yang saya apply pada sebelum ni. Okey, so apa yang kita kena buat adalah untuk menambah loop. Okey, untuk menambah loop. Jadi kita akan tambah loop di bahagian okey, di bahagian sini ya. Okey, kita akan tambah loop di bahagian sini. Alright, so saya akan tambah satu lagi loop. Okey, kita akan tambah satu lagi loop di sini. Okey, okey, dan juga di bahagian sini. So saya akan tambah satu lagi loop. Okey, dan saya akan okey, kita akan tambah loop di kawasan sini. Saya akan divide dia kepada dua bahagian. Okey, alright, lebih kurang macam tu. Okey, so kita akan buat lubang di kawasan sini. So sekejap, saya rasa saya nak tambah 3 loop. Okey, okey, lebih kurang macam tu. Sebab kita akan buat lubang di sini. Kita akan buat lubang di sini. Alright, jadi apa yang kita kena buat adalah untuk pastikan kita berada pada bottom. Sebab kita nak buat di sini. Okey, jadi gunakan face select untuk select both areas. Okay, but before that you need to ensure that you scale to make sure that dia punya scale tu sama. Okay, supaya bila kita gerakkan dia tidak effect lah. Okay, so pastikan scale dia sama. Control A dan apply scale. Okay, then back to edit mode. Okay, so di sini nanti kita akan apply right click, kita akan apply kita akan apply loop tool. So saya rasa tak activate di sini. Kita check balik dekat preference. Okay, add-ons, loop tool. Okay, activate balik loop tools. Okay, dan kita akan select, right click, select circle. Okay, so kita dah buat satu lubang di sini. Okay, so saya akan scalekan sedikit. Okay, kurang macam ni. Okay, so okay, kita dah buat circle di sini. Okay, so back to object mode. Kita tak apply lagi lubang sebab kita tak delete lagi dia punya faces. So back to edit mode, kita akan delete these faces. Okay, sebab kita akan extrude dia. So saya akan press X and delete the faces. So you can see that there are lubang di situ. Okay, dia ada lubang di situ. Okay, jadi inilah masanya untuk kita apply extrude. So saya akan select these edges. Okay, dan kita akan extrude ke bawah. Okay, selepas kita dah separate, okay, and apply modifier mirror. Okay, dan jangan lupa untuk pastikan you tick pada clipping. Alright, so kita dah dapat bentuk macam ni. Okay, cumanya apa yang kita nak buat sekarang adalah kalau kita tengok betul di kawasan atas ni dia ada macam efek bevel kan, atas dan bawah. Okay, so kita akan apply that bevel lah. Okay, but sebelum tu kalau you tengok di sini, alright, kita buat yang dalam dulu.
you akan nampak ada effect bevel di bahagian dalam. Jadi kita akan apply that bevel lah. Alright, so caranya adalah first kali yang ini, okay, kita akan drag dia ke dalam. Okay, kita akan drag dia ke dalam macam tu. Okay, lebih kurang. And then kita akan extrudekan, okay, satu lagi di bahagian luar. Okay, dan untuk di bahagian atas pula, kita akan extrude ke atas dan kita akan scalekan dia macam tu. Sama juga di bahagian bawah, kita akan extrude, okay, extrude dan scalekan, dan kita akan extrude sekali lagi dan scalekan. Okay, so kita akan dapat efek seperti macam ni lah. Okay, alright, so kalau you tengok di sini, objek dia macam panjang sedikit. So back to object mode. Yang ni kita akan scalekan sedikit, okay, supaya dia kecil sedikit. Okay. Okay, kita akan scalekan sedikit. Okay, lebih kurang macam ni. Okay, alright. So dah jadi dah kita punya penutup apa ni, penutup minyak wangi. Okay, so dah jadi dah penutup minyak wangi kita. So the next step is, kalau you tengok betul-betul di sini, kita akan nampak ada satu kepala, ya, penutup di bahagian kepala, menutup di bahagian kepala. So apa yang kita kena buat adalah untuk extrude di bahagian bawah. Okey, jadi apa yang kita kena buat adalah untuk hidekan bahagian yang lain. Okey, so saya hidekan bahagian yang lain dulu. Okey, kita hidekan bahagian yang lain. So kita akan buat di bahagian bawah ni. Okey, kita akan buat di bahagian bawah ni. Jadi untuk buat bahagian bawah ni, kita kena tebuk lah. Okay, kita kena tebuk dahulu. Yang ni konsep ataupun cara dia lebih kurang sama macam yang saya apply pada sebelum ni. Okay, so apa yang kita kena buat adalah untuk menambah loop. Okay, untuk menambah loop. Jadi kita akan tambah loop di bahagian okay, di bahagian sini, okay, kita akan tambah loop di bahagian sini. Alright, so saya akan tambah satu lagi loop. Okay, kita akan tambah satu lagi loop di sini. Okay, okay, dan juga di bahagian sini. So saya akan tambah satu lagi loop. Okay, dan saya akan okay, kita akan tambah loop di kawasan sini. Saya akan divide dia kepada dua bahagian. Okay, alright, lebih kurang macam tu. Okay, so kita akan buat lubang di kawasan sini. Sorry, sekejap. Saya rasa saya nak tambah 3 loop. Okay, okay, lebih kurang macam tu. Sebab kita akan buat lubang di sini. Kita akan buat lubang di sini. Alright, jadi apa yang kita kena buat adalah untuk pastikan kita berada pada bottom. Sebab kita nak buat di sini. Okay, jadi gunakan face select untuk select both areas. Okay, but before that you need to ensure that you scale to make sure that dia punya scale tu sama. Okay, supaya bila kita gerakkan dia tidak effect lah. Okay, so pastikan scale dia sama. Control A dan apply scale. Okay, then back to edit mode. Okay, so di sini nanti kita akan apply right click, kita akan apply okay, kita akan apply loop tool. So saya rasa tak activate di sini. Kita check balik dekat preference. Okay, add-ons, loop tool.
Okey, activate balik loop tools. Okey, dan kita akan select, right click, select circle. Okey, so kita dah buat satu lubang di sini. Okey, so saya akan scalekan sedikit. Okey, kurang macam ni. Okey, so kita dah buat circle di sini. Okey, so back to object mode. Kita tak apply lagi lubang sebab kita tak delete lagi dia punya faces. So back to edit mode, kita akan delete these faces. Okay, sebab kita akan extrude dia. So saya akan press X and delete the faces. So you can see that there are lubang di situ. Okey, dia ada lubang di situ. Okey, jadi inilah masanya untuk kita apply extrude. So saya akan select these edges. Okey, so kita akan extrude ke bawah. So E Z. Okey, pastikan kita dapat lebih kurang macam yang kat bawah tu lah. Okey, lepas tu kita akan okey, pastikan you select juga edges di bahagian tepi ni. Okey, supaya bila kita select, okey, dia samalah, right? So kita akan scalekan ke paksi X, okey, supaya dia sama besar. Okey, so kita akan extrude dia ke bawah. Alright, extrude dia ke bawah. So EZ. Okay, sebelum tu saya akan select edges yang ini saja, edges yang di ujung ni. Okay, so you kena tahulah you select edges yang mana satu. Okay, then extrude ke bawah. Okay, extrude sampai ke sini. Okay, and then apply loop. Okay, so di bahagian loops ni kita akan scalekan. Okay, okay. S Y. Beda sama sikit. Okay, so kita dah dapat lebih kurang bentuk yang kita nak. Okay, so you boleh adjust lah, boleh adjust. Okay, so kita dah dapat dah seperti mana yang kita nak lah. Okay, so kita akan tambah loop dekat sebelah tepi ni sebab saya nak kecilkan sedikit penjuru dia. Okay, so Ctrl R. Okay, so kita akan tambah loop di sini. Okay, dan satu lagi di sebelah sini. Okay, lebih kurang macam tu. So ini saya akan select menggunakan face select. Okay, dan kita akan kecilkan sikit supaya kita dapat macam diamond shape sikit ke sebelah tepi tu. Okay. Okay, supaya kita dapat diamond shape sikit, lebih kurang macam tu. Okay. Okay, so the next step is what we need to do is to back to object mode, and we need to create the subdivision surface. Okay, so add modifier subdivision surface. So we can see that we have the sub modifier here. Okay, dan saya akan tambah dia sampai 3. Okay, lebih kurang macam tu. Alright. Okay, so saya akan tambah satu lagi bevel. Okay,
So bevel ni saya akan letak dia di bahagian atas, okay, supaya dia ada smoothness a little bit, okay, on the edge, and also but still ada sharpness in terms of the edge, okay. Tapi dalam sharpness tu still ada dia nampak smooth, alright. So lebih kurang macam tu, okay, lebih kurang macam tu, alright. Okay, so perkara seterusnya yang kena buat adalah di bahagian dalam ni, okay. Kalau you nampak, ini adalah nozzles, okay, ini adalah nozzles dan dia punya tube, okay, nozzles dan tube. So di sini saya tak akan tunjukkan bahagian ini. Kita akan terus buat untuk bahagian liquid, okay, di bahagian liquid. Yang ni you boleh buatlah simple saja, okay. Untuk bahagian ni you kena apply loop lah, bahagian ni kena apply loop supaya kita boleh membentuk shape yang macam ni lah, shape yang macam ni. Okay, the next step yang kita kena buat adalah, alright, the next step yang kita kena buat adalah untuk apply liquid di dalam, Okay, so dia ada cara sama ada you nak duplicate bahagian badan ataupun you nak buat satu cube yang baru, okay, satu cube yang baru. Alright, so let's say di sini saya duplicatekan dulu bahagian ni, okay, saya keluarkan, right, dan kita buat adjustment sikit, okay, katakan yang ni saya tak nak, okay, bahagian ni saya tak nak, so saya akan delete lah, okay, saya akan delete, okay, saya akan delete the faces, okay, so dia just tinggal bahagian atas macam tu je. Okay, di bahagian bawah ni, okay, di bahagian bawah ni, kalau you nampak di sini dia agak dia agak menaik macam tu kan, okay, so kita kena adjust sikit lah, okay, kita kena adjust sikit dengan cara kita scalekan dia ke bawah, okay, scalekan dia ke bawah, okay, GX, kita scalekan dia ke bawah, so gunakan GX. Saya akan adjust dia sikit je, lebih kurang macam tu, okay, alright, so dia tak nampak macam pelik sikit lah, okay, saya akan adjust sikit sahaja. Alright, masih lagi ada sama dia punya design dengan botol, cuma kita buang faces di bahagian atas. Okay, so seterusnya saya akan gunakan vertex select, okay, untuk saya select di bahagian atas ni. Kenapa? Saya akan tambah satu faces yang baru, okay, so F. Alright, tapi tak apa, dia jadi macam ni sebab kita tak tambah loop, okay, so saya akan tambah loop dan tarik ke atas, okay, saya akan tarik ke atas lah, supaya dia dapat balik dapat balik yang sama dengan yang tadi tu, bentuk yang lebih kurang sama. So saya akan adjust sikit, lebih kurang macam tu, okay, so kita dah dapat dah. Alright, so lebih kurang macam ni lah untuk kita buat dia punya bahagian tengah. So kalau you nak nampak lebih logik lagi, okay, you boleh adjust lagi lah, okay, contohnya di sini, okay, back to tab, okay, kita boleh adjust dekat bahagian tengah ni, okay, dekat bahagian tengah ni, dan kita akan naikkan sedikit ataupun kita akan turunkan sedikit macam tu, ataupun kita boleh naik sedikit macam tu, okay, so ikutlah adjustment masing-masing nak buat macam mana, okay, contoh macam ni lah, kalau you nak adjust, you boleh adjust, okay, ataupun you tak nak, so you boleh select ini,
Okay, dan turunkan sedikit ke bawah. Okay, so lebih kurang macam ni. Okay, back to object mode. So kita akan alihkan benda ni ke dalam balik. Okay, dan kita akan kecilkan sedikit sebab saiz dia kuat besar. So saya akan scalekan sedikit. Okay, supaya dia muat-muat dengan dengan bentuk botol ni. Okay, muat dengan bentuk botol. Okay, lebih kurang macam ni. Okay, mudah kan untuk buat dia punya liquid. Just duplicate sahaja. Okay, just duplicate sahaja. Okay, let's say saya nak kecil. Saya kecilkan yang dalam ni sikit lagi supaya nampak macam ada ruang. Okay. Okay. Okay, lebih kurang macam tu. So awak boleh buat adjustment lah. Macam mana yang nak. Okay, macam saya adjust ke bawah. Alright. Okay. Dan okay. So saya adjust sikit supaya dia supaya saiz dia tu nampak. Okay. Alright, so lebih kurang macam ni. Okay, so kita dah siap dah bahagian okay. Actually dekat sini saya dah apply sebelum ni material. Okay, so untuk apply material seperti biasa, sebelum ni saya dah pernah ajar. Okay, go to material. Okay, go to material. Okay, make sure that you select the right object lah. Okay, basically untuk kita apply first adalah di bahagian atas dan di bahagian badan ni. Okay, untuk penutup botol ni, okay, kita tak ada lagi material di sini. Okay, kita tengok kosong. Kalau di sini kita dah apply lah material. Okay, so saya akan tunjukkan macam mana nak apply material supaya nampak dia seperti satu botol kaca. Sebelum ni saya dah pun sebenarnya tunjukkan contoh macam mana nak buat, tapi saya tunjukkan lagi sekali. Okay, so kita akan buka pada bahagian material properties. Okay, add new. Okay, add new properties. Okay, so pastikan di bahagian base color, okay, kita letak dia 0 lah, ya, 0, betul-betul white lah. Okay, seterusnya yang kita kena adjust adalah di bahagian roughness. Okay, pastikan dia kosong, dan di bahagian transmission pastikan dia 1. Okay, as simple as that. So kita dah dapat effect glasses. Okay, same goes to this area. Okay, you can see that I already apply the material as same as in the in this area. Okay, sama macam di bahagian penutup botol. Tetapi saya nak tunjukkan ada perbezaan color di bahagian tengah ni. Okay. Okay, untuk bahagian tengah ni, okay, kalau kita tengok di bahagian edit mode so kita akan separatekan di bahagian tengah ni dengan warna yang berbeza daripada bahagian bawah dan atas. Okay, dan kita akan apply satu logo di tengah. Alright. Okay, so kita akan buat adjustment color pada bahagian ni, pada bahagian neck. Okay, pada bahagian neck. So pastikan kita select this object and make sure you created another loop for this area. Okay,
So you have to select on this part, press tab and make sure that alright, for example saya akan select bahagian ni, dan saya akan create loop. So untuk create loop yang banyak, kita boleh scrollkan mouse di bahagian tengah tu untuk kita dapatkan berapa loops yang kita nak. Itu cara paling mudah lah. Gunakan mouse you, scrollkan di bahagian tengah untuk dapatkan lebih daripada satu loop. Macam saya dah create, saya dah scroll, saya nak ada 2 loop. So loop tu nanti kita boleh adjust lah. Contohnya di bahagian atas ni, saya akan adjust dia naikkan ke atas. So kita separatekan by 2 loops lah. Kita separatekan by 2 loops. So let's say dekat sini saya dah ada pun, dah ada 2 loop di sini. So kita akan assign material untuk kedua-dua bahagian ni. Actually saya akan apply di bahagian keseluruhan ni dengan warna gold. Dengan warna gold, dan di bahagian tengah ni saya akan assign dia dengan warna yang lain, iaitu warna putih. So pastikan kita select all dan kita akan pergi pada bahagian material. Sebelum tu kita akan cari satu contoh warna terlebih dahulu, warna gold. So you can type gold color hex. So gold color hex, this one, saya akan copy this color. Let's say saya nak gunakan color ni. Back to Blender. So go to base color. Tengok dekat hex ni. Kita akan paste this color. Alright. So we get the gold color here. Cumanya dekat bahagian tengah ni, alright, saya akan assign dengan warna yang berbeza. Jadi saya akan add a new material. Kita tak boleh replace terus dekat base color tu. So apply new material. New. Ini saya akan apply white. Assign. So kita akan dapat 2 color yang berbeza pada bahagian yang berbeza. So back. So kita dah dapat color di bahagian atas dan color di bahagian bawah. Cumanya dekat sini, pastikan you adjust dari segi roughness lah. Roughness, sama ada kita nak dia nampak lebih lebih rough ataupun kita nak dia nampak lebih shiny. So bergantung kepada masing-masing lah. Macam saya kekalkan sedikit roughness tu. Saya kekalkan sedikit roughness tu di situ. So kita dah dapat colors untuk bahagian ini. So seterusnya saya akan apply. Kita akan apply color di sini. Untuk bahagian liquid ni. Actually saya ter-apply yellow. Tapi kita boleh gunakan apa-apa juga color yang kita nak lah. Contoh di sini saya gunakan color orange sebegitu. Dan bila kita tengok dekat bahagian render, render, you akan nampak ada sedikit dia lain sikit lah sebab kita dah apply material pada bahagian liquid. Pada bahagian liquid. So dia macam terlampau pekat sedikit. Sepatutnya dia tak macam tu, dia diffuse sedikit. Jadi apa yang kita kena buat adalah untuk adjust liquid ni untuk dia nampak lebih transparent. Nampak lebih transparent, dia diffuse sikit. Berbanding dengan yang ni, sebab apa dia nampak macam ni? Sebab reflection of the liquid. So macam terlampau pelik sikit kan. So kita kena adjust warna liquid tersebut supaya nampak lebih lebih transparent, lebih diffuse. Right? So kita akan adjust dekat bahagian
Untuk kita adjust sedikit supaya dia nampak real. Okay, realism tu tak ada di sini so kita kena adjust sikit supaya dia nampak real by not changing the color here, but you have to apply on the shading. Okay, so sekarang ni kalau kita tengok saya dah pun apply satu material di sini Principal BSDF. So ini kita just kekalkan dia kepada 0 lah. Okay, kekalkan dia kepada 0. Cuma apa yang saya akan tambah in between Principal BSDF dan material output adalah vector saya akan tambah shader volume absorption. Okay, shader volume absorption supaya dia nampak color tu nampak lebih diffuse. Okay, dalam masa yang sama dia nampak real lah. Okay, so di sini saya akan kenaikkan volume dengan volume. Okay, cuma apa yang saya nak tukar adalah dekat bahagian color. Okay, kita akan pilih color yang kita nak. Okay, kita akan pilih color yang kita nak. Okay, let's say saya pakai yellow color. Okay, alright. So kita boleh tengok dekat bahagian render. Okay, di bahagian render apakah efek yang terjadi. Okay, so kita nak tengok apakah efek yang berlaku. Adakah dia nampak lebih diffuse. Okay, so you akan nampak color dia lebih diffuse berbanding color yang sebelum ini. Okay, kalau sebelum ni kita nampak macam tak macam fake kan. Okay, so sekarang kita nampak lebih diffuse lah color dia. Nampak lebih diffuse berbanding warna yang kita apply pada bahagian principal BSDF. So dia nampak lebih real lah di situ. Okay, so itu cara untuk you adjust warna untuk liquid. Okay, pastikan you boleh tambah volume absorption ataupun you boleh juga tambah shader volume scatter. Dia punya function dia lebih kurang sama sahaja. Alright, so the next step is saya akan apply. Okay, kalau you tengok di sini ada stickers label di sini. Okay, ada label di sini. Okay, kita akan apply pada bahagian sini. Okay, di tengah botol dan juga pada bahagian neck. Pada bahagian neck. Kita akan back ke layout and kita akan apply the labels on here. Okay, actually kat sini saya dah pun apply tapi untuk sekarang kita hide dulu. Kita akan buat baru. Okay, so what we need to do now is to apply the labels on this part. So caranya adalah untuk kita add mesh image plans. Okay, image as plans, tapi dekat sini tak ada jadi kita kena adjust pada edit preferences. Okay, dan kita akan buka di add-ons. Okay, image as plans. Okay, this one, import export import images as plans. So activate. Okay, shift A again and go to image as plan. Okay, so kita akan cari balik logo Chanel. Okay, macam saya ada dia punya logo tu di di sini Okay, saya dah ada logo tu di sini. Jadi saya akan ambil satu logo yang ni. Okay, alright, dan saya akan movekan dia ke bawah. Okay, macam ni, di tengah-tengah ni. Okay, pastikan kita keluarkan sedikit. Okay, let's see macam tu. Okay, kita tengok adjustment kita tu betul ke tak. Okay, lebih kurang macam ni lah. Okay, so sekarang tak nampak lagi. So kita boleh tengok dekat bahagian material. Okay, kita tengok dekat bahagian material. Okay, so you can see that in the material,
Okey, kita boleh letak macam tu tapi dia tak nampak macam real lah, dia nampak fake sikit. So caranya adalah untuk tengok dekat bahagian modifier. Okey, kita akan apply shrink wrap. Okey, kita akan apply shrink wrap. Okey, untuk pastikan dia nampak seperti wrapping on the kalau tengok sini dia tak berapa wrap dia tak berapa wrap di situ. Okey, dia tak berapa wrap. Okey, masih ada lagi ruang. Jadi kita boleh apply dia supaya dia nampak wrap the bottle. Okey, wrap the bottle. Dia nampak macam tampal di situ. Jadi saya akan I drop the target. So target kita adalah botol. So saya akan nampak dia seperti wrap dia dah tak ada gap dia dah seperti wrap the bottles. So di sini saya akan tambah offset di dalam 0.02. Okey, tapi still juga 0.002. Okey, so baru dah nampak cantik sikit. Okey, so kita dah tambah sikit offset dia. Kalau you tengok betul dia dah macam tampal dah macam tampal. Dia tak ada gap lah. So dah cantik lah dia tampal pada bahagian botol. Tak ada gap dah. Tengok sini tak ada gap dah Okey, just nice. Okey, so kita dah apply label pada bahagian pada bahagian botol. Jadi apa yang kita nak kena letak seterusnya adalah di bahagian di bahagian sini Okey, jadi saya akan apply betul-betul tengah macam ni. Okey, saya akan apply the cursor ni dekat sini. Okey, so kita akan masukkan satu lagi image plant. Okey, image as plants. Okey, so saya akan gunakan satu logo Chanel. Okey, saya akan gunakan satu logo Chanel di sini. Okey, let's say saya gunakan logo Chanel yang ini. Okey, so you kena scalekan sedikit. Okey, kecilkan sedikit. Oops. Okey, contohnya kita kecilkan lebih kurang macam tu. Okey, so saya kecilkan sedikit. Tak nampak betul. Okey, saya kecilkan sedikit. So kita boleh tengok di sini. Okey, dia macam pelik sikit lah kan. So kita tarik dia keluar sikit. Okey, lebih kurang macam tu. Tapi dia still lagi nampak tak cantik sebab dia tak wrap the neck. Okey, apa yang kita kena buat seterusnya adalah saya akan subdividekan objek ni lah. Okey, so kita kena subdividekan dia. Okey, first go to tab. Okey, kita akan subdividekan objek ni. Okey, so saya akan subdividekan dia kepada C2. Kita tengok dulu macam mana. Okey, terlampau banyak. Kita subdividekan dia kepada 2. Okey, alright, lebih kurang macam ni. So after that, back to object mode dan kita akan saya akan apply dia modifier. So modifier shrink wrap. Okey, modifier shrink wrap ni kita kena adjust sikit lah. Okey, kita kena adjust sikit. So dari segi kedudukan tu, offset kita letak 0.02. Okey, dan target, of course, klik pada target, this one. Okey, cylinder. Alright, and this one saya akan letak dia kepada target normal project. Okey, target normal project. So you can see that dia macam wrapping sebab kita dah apply subdivision pada image tersebut supaya dia boleh wrapping the neck. Okey, yang ni 0.1. Okey, so kita buat 0.01.
Alright. Okay, so kita dah dapat dah wrapping di bahagian sini. Okay, the wrapping di bahagian sini. Mungkin kita adjust sikit 0.008. Okay, supaya dia betul-betul wrapping okay, ataupun 0.005. Okay, 0.005 lebih cantik lah. Okay, so dah jadi dah. Okay, logo yang kita apply pada bahagian sini dan juga label yang kita apply pada bahagian badan. Okay, so the next step is saya akan apply world properties, the background for your project. Okay, so go to world properties and kita akan apply a background untuk produk you. Okay, so kita akan gunakan environment texture. Okay, yang ni biasa digunakan lah kalau dalam mana-mana project. So kita akan gunakan gambar yang kita dah cari. Okay, contoh saya dah ada satu gambar di sini. Okay, saya nak apply sebagai background. Alright, so dekat material kita tak nampak. Kita akan tengok dekat bahagian viewport shading render. So it takes time a bit to see the results. Okay, so ini contoh dia. Okay, so kita dah ada satu image as a environmental background. Okay, so you can apply this for your project. Okay, so make sure that you change or setting in the world properties and find out your reference image or image that you have saved in your desktop, for example, and then you can see that in the viewport shading render. Okay, so this is the results. Okay, so the next step is saya nak tunjukkan macam mana nak apply camera. Okay, the easiest step is to just press 0. Okay, press 0. Okay, this is the camera view. Okay, this is the camera view. Okay, you can adjust it. Okay, by clicking on the new. Okay, press N. Okay, so we can see that on the view. Okay, view setting. Okay, make sure that you tick on the camera to view. Okay, make sure that you tick on the camera to view. So nanti bila kita snapkan kita dalam keadaan camera mode, okay, camera view mode, so kita tak perlu nak adjust camera itself, tapi kita boleh adjust view. Okay, kita boleh adjust, kita nak ke tepi sikit ataupun kita nak dia rotate sikit macam ni. Okay, kita nak adjust kedudukan dia. So you tak perlu nak gunakan camera itself untuk adjust. You can adjust it by rotating your view, or drag your view. Okay, so lebih mudah macam ni lah, lebih mudah untuk you adjust, you buat adjustment. Okay, okay, lebih kurang macam ni. Katakan saya nak dia dalam okay, dalam okay, view macam tu. So kita dah dapat dah view yang kita nak dengan cara kita just drag the view or rotate the view. Okay, not the camera. Alright, by setting on the view setting here. Okay, and make sure that you click on the camera to view. That's all. Okay, and the last one is to save your project as a PNG file. That's all. Alright, I think that's all for today. Okay, thank you for your time to listen to this tutorial. Okay, I hope that you can apply it for your project in part 2, assignment 1 part 2. That's all for me. Assalamualaikum.